Dan teknologi dulu tuan-tuan, ada beratus-ratus tamadun yang kemajuan mereka berpuluh kali lebih maju daripada hari ini. Tuan nak dengar tu? No? Saya sebut trailer je. Dia 2 jam. Tamadun dahulu lebih terkehadapan daripada teknologi hari ini. Saya sebutkan tuan-tuan satu je daripada 1000 maklumat yang ada tentang kerajaan dulu. Satu je. Pada zaman Fir'aun, hak Nabi Musa tu, Fir'aun pernah membina menara. Nama dia Sarhu Fir'aun. Menara tu, tinggi menara tu 12 km. Ya Haman ibni li sarhan, kata Fir'aun. Dalam Quran Allah Ta'ala rakam ayat Fir'aun, dia arah menteri kanan dia nama Haman, timbalan dia lah. Ni hang arah sat kita punya kontraktor, kita engineer apa semua ni, hak pakar-pakar ni buat satu bangunan. Berapa tingkat? Buat tinggi sikit. Bahasa hari ni 12 km. Tuan-tuan, nak buat 12 km, orang yang bahagian arkitek drawing, engineering drawing ni dia reti. Dia kata, yang tu kena satu teknologi yang tak ada zaman hari ni. Teknologi itu tiada pada zaman ini. Tak ada terus. Teknologi tuan, bukan guna jin, orang. Memang guna orang, apa semua yang bina tu. Ada skop, macam tu. Kemudian, Nabi naik burak, Nabi boleh tengok di bawah. Kita duduk bayang apa? Kapal terbang, jet. Nabi naik burak dan Nabi boleh tengok. Apa bukti Nabi boleh tengok? Hadis sahih, peristiwa Isra' Mi'raj. Sagi saya cerita waktu Nabi balik. Nabi pun pi. Saat ini saya cerita saat ya. Ringkas-ringkas ya. Kan? Nabi sampai di Masjidil Aqsa. Palestin hari ni ya. Bumi ketiga termulia umat Islam selepas Mekah, Madinah, Palestin. Nombor 4 Syam. Masjid Al-Aqsa nombor 4 Syam, Syria. Itu ranking dia. Ranking dari segi kemuliaan bumi. Nabi pun sampai. Kenapa Baitul Maqdis? Kenapa Baitul Maqdis? Jawapan ringkas, Baitul Maqdis satu-satunya ada laluan lebuh raya ke langit. Maksudnya Ustaz, semua Nabi hak naik burak akan pergi ke Palestin, Baitul Maqdis? Jawapan dia, ya. Semua Rasul yang pernah naik burak, bukan semua Rasul pernah naik burak. Mana-mana Rasul yang pernah naik burak, tuan-tuan, tak semua Rasul pernah naik burak waktu hidup di dunia. Tak semua. Allah muliakan beberapa orang sahaja. Siapa Rasul-Rasul tu? Wallahu a'lam. Tapi ada dalil, ada hadis. Bila Nabi sampai di situ, kenapa Baitul Maqdis? Dahsyat Baitul Maqdis tuan-tuan. Sampai hari ini, satu-satunya laluan highway untuk naik ke langit bumi ada di Palestin. Di tempat lain tak ada. Di Mekah tak ada. Di Madinah tak ada. Sebab tu semua Rasul mesti ke sana untuk naik ke langit. Mesti ke Baitul Maqdis untuk naik ke langit. Laluan dia di sana saja. Dia naik ke atas tu straight naik ke atas. Nabi sampai. Ini saya ringkas. Nabi sampai. Nabi pun bawa dia punya burak. Jibril duk ikut ni. Jibril waktu tu masih lagi orang. Kan? Ikut. Kemudian Nabi pun ikat dia punya burak di satu dinding. Ikat burak dia di satu dinding. Dinding itu dinamakan Haitul Burak. Dinding burak. Kenapa Nabi sebut Haitul Burak, dinding burak? Sebab di dinding itulah kesemua para Rasul yang pernah naik burak ketika hidup, mereka tambat di dinding yang sama. Hari ini dinding tu orang Yahudi buat dinding tangisan. Dia ubah nama. Dia buat Hait Mabki. Hait Mabki. Dinding tangisan. Hak mereka nak pergi buang dosa tu. Tuan-tuan boleh Google. Boleh tengok dalam YouTube. Dinding tu. Tengok dalam YouTube. Tuan-tuan baru ingat. Dinding itu bukan dinding tangisan. Yahudi manipulate. Dia palsukan sejarah dinding itu. Dinding itu asalnya setiap Nabi yang pernah naik burak, dia akan tambat di situ. Ada tempat. Ada tempat tambat di situ. Nama dia Hait Burak. Nabi pun ikat tak burak di situ. Kemudian Nabi pergi mana? Nabi masuk masjid. Nabi masuk masjid.
Dalam masjid ketika itu, Allah mendatangkan para Nabi dan Rasul. Yang ni mukjizat Nabi. Tuan-tuan, hak 1000 saya sebut tadi ni salah satu. Antara mukjizat Nabi, naik burak. Naik burak, antara mukjizat Nabi. Tu yang banyak kan. Kemudian, Nabi pun masuk masjid. Tuan-tuan tahu siapa yang Allah Ta'ala buat main? Para Nabi dan Rasul. Bila semua para Nabi dan Rasul berdiri untuk solat, solat apa? Wallahu alam, tidak dinyatakan dalam hadis. Tak ada. Semua hadis sahih tak sebut. Semayang apa? Maghrib, isyak, subuh tak sebut. Cuma Nabi berdiri dengan semua Rasul dan Nabi lain. Macam mana Ustaz? Tak payah tanya. Allah Subhanahu Wa Taala, kalau Allah kehendaki, bukan semua Rasul, semua manusia Allah Ta'ala boleh bagi hidup. Ambil masa berapa lama? 1 saat. Itu hak peristiwa sangkakala yang kedua. Bila Israfil tiup sangkakala yang kedua, tuan-tuan ingat siapa yang hidup? Apabila Israfil tiup sangkakala yang kedua, Israfil ni besar. Sebab apa? Sebab bila dia nak tiup sangkakala yang kedua nanti ni, suara sangkakala tu akan didengari oleh seluruh makhluk yang pernah bernyawa yang mati waktu tu. Iaitu manusia, jin, syaitan, malaikat, binatang. 5. Bukan orang saja, tuan-tuan. Bukan orang sahaja yang akan hidup ketika tu. Banyak makhluk yang akan hidup. Berapa lama Allah ambil masa? Sesaat. Tuan-tuan tak payah buat heran. Macam mana nak bagi hidup balik para Nabi dan Rasul? Para Nabi dan Rasul berapa orang? Allah hidupkan seluruh binatang dengan tiupan sangkakala yang kedua. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Itu surah Yasin. Surah Yasin banyak tentang barzakh. Siapakah yang telah mencantumkan kembali debu-debu yang telah tulang-tulang yang telah menjadi debu? Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Allah. Tentang bukan manusia, 5 makhluk. Allahu Akbar. Berapa juta bilion tak tahu makhluk. Sekali ya Tuhan naik hidup. Maka semua Rasul berdiri. Nabi tak duduk depan lagi, tuan-tuan. Waktu tu Rasulullah tak duduk depan. Nabi tak duduk depan lagi. Kemudian Malaikat Jibril yang pilih. Maka ketika itu Malaikat Jibril pilih Nabi kita, Nabi Muhammad. Malaikat Jibril kata, taqaddam. Ke depan wahai Muhammad. Kamu yang ke depan. Tuan-tuan, maksudnya apa? Maksudnya yang paling alim, yang paling wara', yang paling bertakwa di kalangan semua Rasul. Sebab tu Nabi digelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Penghulu segala Nabi dan Rasul. Presiden semua Nabi dan Rasul. Ambil mana kataan tu? Peristiwa Mi'raj. Bila Malaikat Jibril duduk ramai-ramai Nabi Muhammad dengan ramai Nabi Rasul, Malaikat Jibril kata, naik wahai Muhammad, kamu jadi imam. Nabi pun semayang. Habis semayang, Nabi pun teruskan perjalanan dia, Mi'raj. Naik ke atas. Nabi pun naik. Nabi naik. Nabi naik, Jibril bawa. Burak tinggal di bawah. Ikat tadi. Jibril pun bawa. Ni cerita langit. Langit ni tak mana, tuan-tuan? Atas. Belah atas. Dia bukan rodok masuk bawah. Langit belah atas. Jibril bawa. Jauh, tuan-tuan. Langit. Sampailah di langit pertama, pintu langit tutup. Pintu langit ada 7. Sebab langit 7 lapis. Semenjak Nabi lahir, pintu langit ditutup. Dulu semua pintu langit dibuka. Anak-anak iblis yang bernama syaitan, iblis dia adalah pak dia adalah mak. Anak dia nama syaitan. Dan juga jin-jin ifrit, menteri-menteri di kalangan jin. Tuan-tuan, syaitan lain, jin lain. Syaitan, anak-anak iblis ni, syaitan hak bilangan yang cukup ramai ni, ada tak masuk syurga, tuan syaitan? Tak ada. Syaitan dia tak ada buku amalan. Dia terus masuk neraka. Jin ada buku amalan. Semua jin ada buku amalan.
Sebab tu ada jin kafir, jin Islam. Ada jin masuk neraka dan ada jin masuk syurga. Adapun syaitan 100% semua ahli neraka. Tak sama ah. Okey. Cerita apa tak Ustaz ni?